selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih lagi karena bersama dengan saya di channel Nazilin Unity. Dan terima kasih juga kepada yang sudah tekan butang subscribe. Yang belum tekan butang subscribe, tolong bantu saya tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel saya, melihat dan mendengar ulasan-ulasan daripada ahli-ahli politik terkini, dan juga untuk mendapatkan pencerahan, pendedahan yang sulit daripada channel ini. Bantu saya untuk kembangkan channel saya. Baik, pagi ini kita nak lihat, saya nak sampaikan kepada anda semua, apa komen pertama Zahid Hamidi selepas dilantik Timbalan Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Karena di sekitar saya lihat dalam Twitter, dalam Instagram, dalam Facebook, dalam YouTube, dan banyak lagi komen-komen netizen berkaitan pelantikan Zahid Hamidi. Ramai sebenarnya yang setuju berbanding yang tidak setuju. Tapi yang di-highlightkan sangat, biasalah, yang negatif itu lebih suka orang tengok daripada yang positif. Jadi jom aku nak kongsi dengan kamu semua apa yang positifnya tentang pelantikan Zahid Hamidi ini. Tapi kita lihat dulu apa komen Zahid Hamidi selepas dihantam habis-habisan oleh netizen yang tak mahu Zahid masuk dalam kabinet Anwar Ibrahim. Tapi aku kagum. Saya sebenarnya kagum dengan Zahid Hamidi. Sebab kagumnya saya bukan karena yang lain, tapi tentang kecekalan beliau juga. Kecekalan dan ketabahan menghadapi dugaan. Baik. Zahid Hamidi pagi ini menulis selepas beliau disenaraikan sebagai ahli kabinet dalam kabinet Anwar Ibrahim. Zahid Hamidi menulis, Alhamdulillah dan jutaan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kepercayaan dan amanah ini, kata beliau. Sungguh Allah permudahkan urusan anggota-anggota kabinet kerajaan perpaduan yang dilantik untuk membawa Malaysia ke arah kestabilan dan kemakmuran, kata beliau lagi. Susulan daripada itu sebelumnya ialah apabila Zahid Hamidi dilantik sebagai Menteri Timbalan Perdana Menteri untuk Anwar Ibrahim, dan juga dilantik sebagai memegang portfolio untuk Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Nah, yang ini memang bagus sebab sebelum ini adanya Kementerian Wilayah Persekutuan, tapi nampaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dengan bijaksana menggabungkan kementerian ini menjadi Kementerian Desa dan Wilayah, Pembangunan Wilayah, Kemajuan Desa dan Wilayah. Jadi ini lebih spesifik dan ini lebih mudah difahami. Saya fikir tugasan Zahid Hamidi ialah memajukan desa dan memajukan wilayah. Jadi ini terbaik, ini bagus untuk Zahid Hamidi dan Malaysia. Dan selain daripada itu, apakah komen daripada netizen selepas Zahid Hamidi menyatakan rasa puasnya atas kepercayaan dan keyakinan dan kepercayaan yang diberikan, amanah yang diberikan kepada beliau oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Ini komen-komen daripada netizen yang kita sempat ambil daripada tweet rasmi Zahid Hamidi. Haikal menulis, walaupun Zahid banyak kes mahkamah, tapi kali ini cuba buktikan yang Zahid boleh bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa menyeleweng duit rakyat dan committed bagi berkhidmat untuk rakyat serta negara. We all are watching you, katanya. Ini satu amaran untuk Zahid Hamidi. Jadi sangat bagus untuk Zahid Hamidi, amaran untuk Zahid Hamidi bahawa semua rakyat Malaysia, 30 juta mata rakyat Malaysia sebenarnya sedang memerhatikan Zahid Hamidi, sedang memerhatikan apa langkah Zahid Hamidi. Dan saya yakin Anwar Ibrahim mampu mengawal Zahid Hamidi kerana beliau ialah Menteri Keuangan. Jadi semua selok-belok, semua perkara berkaitan dengan keuangan dikawal sepenuhnya oleh Anwar Ibrahim bersama dengan Rafizi Ramli dalam Kementerian Ekonomi. Jadi betullah, saya setujulah dengan Haikal apabila beliau kata
kita mahu Zahid Hamidi buktikan yang dia boleh bekerja sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa menyelewengi duit rakyat dan komited bagi berkhidmat untuk rakyat dan negara. Malaysia memperhatikan anda, kata Haikal. Selain itu, ada lagi yang menulis, P. Ahmad Sufi menulis, kiranya kalau dia perform yang kes dia sebelum ini selesai macam tu, sebenarnya tidak. Kes itu akan berjalan sambil dia bekerja. Biar dia jalankan tugas sambil dia jalankan tanggungjawabnya untuk menjawab di mahkamah pula. Sebelum kita teruskan, saya mohon juga untuk kamu menulis komen kamu, apa komen kamu tentang isu kali ini. Seperti juga netizen menulis komen dalam ruangan apabila Zahid Hamidi ucapkan terima kasih, alhamdulillah, dan dia rasa kepercayaan itu harus dibalas dengan baik. Apa komen anda tentang perkara tersebut? Tapi bantu juga saya untuk memberikan tanda like dan juga beri saya subscribe. Okey, baik. Hadi Azmi menulis, sure, not everyone dream cabinet, but hey, no more Rina Harun, no more past ministry. Heck, even Adam Baba was still a ministry last month. This new cabinet got Rafizi Ramli, Nick Nazmi and Fahmi Fadzil, with Hanayo returning as a full minister. They potential there, kata Hadi Azmi. Maafkan saya tidak berapa pandai cakap Inggris, tidak apalah. Janganlah, tolong jangan kecam saya lah bahasa Inggris. Saya hanya baca saja. Saya faham tapi tak tahulah kenapa keras sangat bahasa Inggris saya ini ya. Okey, Farhan Zulkifli kata, kalau pertumbuhan ekonomi jadi tumpuan utama, kena fokus pada keuangan dan ekonomi. Aku harap gabungan Anwar dan Rafizi mampu pacu ekonomi Malaysia yang makin teruk ni, katanya. Betul Farhan Zulkifli, sasaran utama, fokus utama Anwar Ibrahim selain daripada perpaduan dan kestabilan. Ingat, kestabilan itu kata kuncinya. Itu sebab aku terima kabinet Anwar Ibrahim ni, sebab saya berfikir dua perkara, kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Jadi kestabilannya sudah ada dan juga kemakmurannya juga gabungan pemimpin-pemimpin ekonomi yang luar biasa. Saudara-saudara, yang terakhir daripada itu semua ialah apabila Fahmi Zainul menjawab kritikan pedas Dr. Muhammad Zudhi Marzuki terhadap Anwar Ibrahim. Beliau menulis, beliau kata, ini adalah kegagalan pertama Anwar Ibrahim apabila lambat bertindak untuk menamakan anggota-anggota kabinetnya, sedangkan persekitaran amat menghambat sekarang ini, kata Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki. Tetapi rupa-rupanya Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki lupa satu perkara penting. Ludah ke langit kena muka sendirilah dia ni kan. Sebab rupa-rupanya Muhyiddin umum kabinet selepas 9 hari angkat sumpah. Ismail Sabri Yaakob pun angkat umum kabinet selepas 9 hari juga angkat sumpah. Jadi persoalan penting sekarang ini ialah siapa yang gagal sebenarnya? Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya umum 7 hari. 7 hari saja. Lepas selain daripada itu, Anwar Ibrahim adalah berada dalam persekitaran yang lebih complicated dan kompleks. Sekarang pertanyaannya kepada Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki, siapa yang gagal sebenarnya? Anwar Ibrahim ataupun Muhyiddin Yassin ataupun Ismail Sabri? Lain kali sebelum bagi komen, sebelum mengatakan orang gagal, tengok-tengok dulu kiri kanan supaya tidak pula kena muka sendiri. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.